menghidupkan sunnah baginda Rasul. Maka di tandas kita letak slipper. Kita letak slipper dan kita pakai slipper ketika mana kita nak berwuduk ke, kita nak mandi ke, kita nak buang air ke, pakailah slipper tersebut. Selain daripada takut terkena najis, kedua kerana selamat, kita nakkan selamat daripada gangguan jin dan syaitan. Dia katakan jin dan syaitan ni dia masuk daripada kaki kita. Jin dan syaitan dia boleh masuk daripada kaki kita. Maka kalau kita tak pakai slipper, lagi senang dia masuk ke dalam badan kita melalui kaki kita. Kemudian membaca doa berikut ini. Ketika mana kita ingin masuk ke dalam tandas, bacalah doa ini. Apa doanya? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith wa minar rijsin najis al khabith al mukhbith asyaitanir rajim. Allahumma ij'al dukhuli ibratan wa amit 'anil adha wa 'afini bi rahmatin tarda biha anni. Ini kalau tuan-tuan perempuan nak masuk ke dalam tandas, maka ni doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hafal, alhamdulillah. Kalau kita tak hafal, maka kita boleh tulis. Kita boleh tulis atau kita tulis tangan ke, pakai laptop ke, kita print doa ini dan tampal di luar bilik air. Jadi kita boleh amalkan. Sekali nak masuk, kita baca dahulu baru kita masuk dalam tandas. Kalau nak baca yang panjang ini, digalakkan. Tapi kalau tuan-tuan nak baca yang pendek, boleh saja. Tuan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Yang kalau nak baca pendek saja, baca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kalau tuan-tuan kalau nak baca, nak hafal semuanya panjang-panjang, maka kita baca setiap kali kita baca. Setiap kali nak masuk bilik kita baca, insya-Allah akhirnya akan terhafal. Jadi insya-Allah kita masuk dalam tandas ini dengan kita baca doa pelindung daripada syaitan. Kerana syaitan tempatnya adalah tandas. Tempat kita buang air itulah tempat dia. Kalau kita masuk baca doa ini, perlindungan daripada Allah, agar kita selamat daripada syaitan dan jin, insya-Allah kita masuk dalam keadaan terkawal ataupun dia selamat daripada gangguan syaitan dan jin. Kemudian tidak berbicara dalam bilik mandi atau tandas kecuali jika terdapat udzur. Usahakan ketika mana kita berada dalam tandas, dalam bilik air, dalam jamban, jangan sampai kita bercakap atau berbual. Ini biasa kadang kita mungkin dah terbiasa. Ada orang bukan sekadar bercakap dalam tandas, siap menyanyi lagi. Kan? Maka ni tak digalakkan. Kalau bercakap tu tak digalakkan, hukumnya makruh. Apatah lagi kalau dia menyanyi. Maka dalam tandas bukan tempat untuk kita bercakap. Jadi kalau tempat tu tempat yang baunya busuk, tempat yang tak bersih, maka kita tutup mulut kita. Tutup mulut kita, kecuali kalau tuan-tuan terpaksa bercakap. Ada keuzuran terpaksa bercakap. Contoh kita nak cakap pada orang, ada orang nak masuk tandas, tempat nak masuk tu jamban tu mungkin jamban yang rosak. Kalau ada orang masuk, maka mungkin dia tak boleh flush. Najis tu tak boleh di flush. Kita pun terpaksa cakap pada dia, "Cik, Kak, jangan masuk tandas tu rosak." Maka tu keperluan, itu digalakkan. Tapi kalau tak ada keperluan untuk cakap, jangan sampai kita bercakap. Atau kita nak ngajar, kita tengok orang sebelah kita itu, dia berwuduk tak betul. Dia berwuduk tak betul. Maka kita kena tegur cara dia berwuduk. Macam mana wuduk yang betul? Jadi kita pasti cakap kerana untuk menegur. Kalau wuduk tak betul, maknanya sembahyang tak sah. Maka waktu itu perlu kita bercakap kerana untuk menegur, itu dibolehkan. Kalau tak ada keuzuran, maka kita dimakruhkan untuk bercakap-cakap, berbicara dalam tandas. Kemudian di antara adab ketika mana kita masuk ke dalam tandas, tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran atau tidak berzikir atau tidak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tandas. Kerana tandas bukan tempat untuk kita baca Quran, dan tandas bukan tempat untuk kita berzikir, dan tandas bukan tempat kita berselawat. Jadi kalau orang tu contohnya dia mengisi waktunya, dia tak nak sia-siakan waktunya dengan
benda yang lara atau benda yang sia-sia, dia ni dah biasa isi waktunya dengan kebaikan, dengan zikir, maka dia boleh baca dalam hati lah. Baca dalam hati. Maka kalau dia melafazkan sampai terdengar suaranya, maka itu kalau dia baca itu hukumnya jadi haram atau makruh. Kalau tujuan dia menghina Al-Quran, sengaja dia baca Quran dalam tandas, dalam jamban tujuan untuk menghina, mempeleki Al-Quran, maka boleh jadi kemurtad orang itu. Jadi jangan sampai kita dalam tandas kita membaca Al-Quran atau berzikir atau berselawat, kita menyaringkan suara kita, mengeluarkan suara kita, tak digalakkan dan tak boleh hukumnya. Kemudian jika seorang itu bersin dalam tandas, contoh kita dengar ada orang bersin dalam tandas, maka tetap disunahkan baginya untuk mengucapkan Alhamdulillah. Contoh kita lah, kita masuk tandas ketika kita sedang buang air contohnya, tiba kita bersin. Orang kalau bersin, maka sunnah dia menyebut Alhamdulillah. Dan orang yang mendengar kita sebut Alhamdulillah, sunnah bagi dia menyebut Yarhamukallah. Dan kita pula balas lagi dengan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu sunnah bagi orang yang bersin. Jadi kita hidupkan sunnah ini. Mungkin sebelum ni kita belum belajar, kita tak tahu. Ada orang dia bersin, dia sebut Alhamdulillah, kita buat tak tahu dia, kita tak balas. Maka sunnahnya, kalau orang bersin dan dia sebut Alhamdulillah, maka kita yang dengar sebut Alhamdulillah itu, maka sunnah bagi kita menjawab Yarhamukallah, dan orang bersin menjawab lagi Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau dia bersin dalam tandas atau kita bersin dalam tandas, adakah sunnah kita menyebut Alhamdulillah? Kalau kita nak nyaringkan suara, kita kuatkan suara bersebut Alhamdulillah, hukumnya tak boleh. Tapi kita boleh sebut dalam hati saja. Kita boleh sebut dalam hati saja. Dia dalam hati Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, disunahkan selepas kita bersin atau masa kita bersin, kita menyebut Alhamdulillah. Dikatakan kalau orang tu bersin, maka jantung seperti sekejap, maka lepas tu bergerak balik. Jadi tersebut Alhamdulillah kerana masih lagi bernyawa. Kemudian ada pelapor. Kenapa? Kalau seorang tu dia bersin, sunnah dia menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana ini Allah buang segala bakteria, segala kotoran daripada tubuhnya. Bakteria itu keluar daripada badan kita. Kalau dia kekal di badan kita, dia akan mendatangkan buang melalui. Kemudian dalam sebuah hadis, dalam Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu telah menjelaskan masalah di atas itu. Kata beliau, kata Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah, falau atasa hamidallah bi qalbihi wa yusabu alaih. Kata Imam Al-Bajuri, seorang ulama bermazhab Syafi'i, mujtahid. Kata beliau, jika seorang itu bersin, beliau berada di dalam bilik air, dalam tandas, maka tetap dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah dalam hati. Tapi dia baca bukan dia jelaskan suaranya, bukan baca Alhamdulillah tu kuat-kuat. Maka sunnah bagi hatinya. Dan dia tetap diberi pahala juga. Kalau dia sebut Alhamdulillah, sama juga macam dia menyebut secara kuat. Kataan Alhamdulillah sebut. Kemudian masuk kamar mandi atau masuk tandas dengan mendahulukan kaki kiri. Usahakan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kalau kita ingin masuk ke tandas, tempat yang kotor ini, maka disunahkan kita masuk dengan mulakan dengan kaki kiri. Jadi dalam ulama mengatakan tempat-tempat yang kotor, yang tak bagus, yang kita tak digalakkan pergi, maka kita masuk dengan kaki kiri. Dan tempat yang kita digalakkan pergi seperti masjid, surau, rumah, atau tempat yang mulia, maka kita disunahkan menggunakan kaki kanan. Jadi ramai kita tengok ada orang masuk masjid, masuk rumah Allah, dia tak fikir. Masuk rumah Allah, dia tahu tu rumah Allah, tapi tetap dia masuk dengan kaki kiri.
Kita masa nak masuk rumah Allah, masuk masjid, atau masuk dalam rumah, kan? Kita kena betul-betul kita ingat di rumah Allah, setiap rumah ada adabnya. Ini rumah Allah. Sebaik tempat di muka bumi ini adalah rumah Allah, masjid. Dan seburuk-buruk tempat di atas muka bumi adalah pasarnya. Maka masuk masjid kita kena betul-betul fokus masuk dengan kaki kanan. Kalau dah sampai tengah baru teringat, dah sampai tengah baru teringat, yang mana kita tadi masuk masjid dengan kaki kiri, kita didik diri kita. Kita keluar balik dengan kaki kanan. Setiap kali kalau kita terlupa, kita termasuk masjid dengan kaki kiri, maka didiklah diri kita, kita patah balik dan kita masuk semula dengan kaki kanan. Kemudian dalam kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man bada'a bi rijlihi al-yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala' ubtuliya bil faqr." Kata Sayyidina Abu Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Katakan lebih 5,000 hadis yang beliau telah meriwayatkan. Kata beliau, barang siapa yang mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri tatkala masuk ke dalam tandas, maka dia akan ditimpa musibah kemiskinan. Jadi masuk ke dalam tandas mulakan dengan kaki kiri dan keluar dari tandas kita keluar dengan kaki kanan. Jadi barang siapa, kata Sayyidina Abu Hurairah sahabat Nabi ni, walaupun kata beliau sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi dia telah belajar dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, barang siapa yang masuk tandas pakai kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri, maka dia akan ditimpa musibah, iaitu akan menjadi orang yang miskin. Jadi kalau kita ikut sunnah Nabi, insya-Allah kita akan bahagia. Kita akan kaya, insya-Allah. Kalau kita cuba nak buat atau kita tak tahu banyak benda yang makruh. Sunnah tu makruh. Banyak benda yang makruh kita buat. Jadi takut musibah. Yang kena musibah. Yang tadi musibah yang akan ditimpa oleh orang yang masuk dalam bilik air dengan kaki kanan keluar kaki kiri, maka akan ditimpa. Dan selanjutnya di antara ada adab masuk bilik air lagi, tidak dan hadis ataupun berzikir yang lain ke dalam bilik air. Dalam bilik air tak boleh bawa Al-Quran. Atau kita hadis ke, atau kita Islam. Contoh tuan-tuan, daripada pengajian, fiqah, belajar fiqah, atau belajar hadis, atau belajar tafsir. Contoh. Jadi tuan-tuan balik daripada itu, nak singgah tandas. Jadi tuan-tuan sedang pegang Quran. Ada nama Allah dalam kitab tersebut. Maka kalau nak bawa ke hukumnya haram. Tak boleh. Kerana ada nama Allah dan ada nama Rasulullah. Tapi kalau terpaksa, contohnya tak ada orang yang boleh pegangkan di luar. Kita tuan-tuan perempuan jalan seorangan, nak tandas. Jadi tak ada orang, tak ada kawan yang boleh pegangkan. Tetap pada dia untuk dipegangkan kitab tersebut. Maka tuan-tuan boleh bawa masuk tandas. Boleh bawa masuk dalam tandas. Takut kalau tak di luar, takut orang akan curi. Maka kita terpaksa bawa masuk dalam tandas. Kalau terpaksa, hukumnya dibolehkan. Dan kalau boleh kita letak di luar, kita sembunyikan orang curi. Maka kalau kita boleh letak di luar dan dia selamat, maka letaklah di luar. Rasa kalau macam letak luar tak selamat, maka bawalah Al-Quran tersebut bersama kita di dalam tandas. Kemudian saat buang air kecil atau besar, maka janganlah memandang ini makruh. Kita memandang kemaluan, hukumnya sendiri, kita pandang hukumnya makruh. Jadi masa kita sedang buang air besar, kita memandang kemaluan. Semari kita sedang buang air kecil atau air besar, maka kemaluan sendiri. Atau kita pandang ke langit. Jika sedang buang air besar atau air kecil, pandang ke langit pun hukumnya makruh. Atau pada kutub
ke arah kiri. Akan tetapi pandanglah ke arah depan sahaja. Masa kita sedang buang air besar atau kecil, maka kita jangan pandang kiri kanan, jangan pandang kemaluan, maka kita pandang di hadapan sahaja. Kemudian janganlah makan atau minum ataupun bersiwak tatkala buang air kecil atau besar. Ini mungkin orang tak buat, tapi mungkin ada yang buat. Jadi kalau ada yang buat benda ini, sedang dia buang air besar, air kecil, sempat dia makan dan minum. Kalau kita nak buat pun kita macam geli kan. Maka jadi hukumnya adalah makruh. Janganlah makan atau minum ataupun bersiwak tatkala buang air kecil atau besar. Sedang dia buang air besar atau sedang dia kencing buang air kecil, dia sempat bersiwak. Masa tu dia bersiwak. Hukumnya makruh bersiwak ketika buang air besar atau buang air kecil. Walaupun siwak tu hukumnya sunnah, dah besar pahalanya bersugi ni. Tapi ada tempat-tempat yang dia makruh bersiwak. Di antaranya, ketika mana dia sedang buang air atau sama ada dia buang air besar atau air kecil, makruh dia bersiwak ketika itu. Kerana hukumnya adalah makruh dan dapat menyebabkan penyakit sering lupa. Di antara penyebab orang itu sering lupa, iaitu dia ketika dia buang air, dia bersiwak. Ini benda ni mungkin hukum adat biasaannya. Biasaannya sama ada dalil atau tak dalil, mungkin kalau ulama tulis ini mungkin tak sertakan dalil, tapi mungkin kebiasaan hukum adat. Adat yang kebiasaannya barang siapa. Mungkin dah mujarab. Kalau orang yang pelupa ni, kalau kita buat kajian, mereka ni banyak meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya orang yang suka bersiwak ketika mana sedang dia buang air, sama ada air besar atau kecil, maka dia akan kena penyakit sering lupa. Tidak buang air kecil pada air yang tenang. Makruh kita membuang air kecil di air yang tenang. Contohlah ada tasik ke paya ke, tuan nak buang air kecil, tapi kita mungkin kita musafir dan kita tak jumpa tandas, maka kita nak buang air di atas tasik ataupun paya ataupun sungai, tapi sungai itu tak mengalir, dia tenang, maka tak boleh, tak digalakkan kerana hukumnya adalah makruh. Hal ini jika air tersebut adalah miliknya sendiri. Kalau air itu milik dia, makruh dia buang air besar dan kecil di atas air tersebut, air yang tenang, yang tak bergerak. Adapun jika air tersebut milik orang lain, maka hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Kerana dia telah mencemarkan hak orang lain. Kalau dia kencing atau berak di atas di air milik dia, air itu air yang tenang, tak mengalir, hukumnya makruh. Kenapa makruh kita kencing dan buang air besar di air yang tak mengalir, air yang tenang? Kerana kata ulama, air yang tenang itu adalah tempat tinggalnya jin. Tempat tinggal jin. Jadi kita takut kalau kita buang air di situ, kita ganggu dia, kita mencemarkan, mengotorkan tempat dia, maka dia marah. Kalau dia marah, makhluk-makhluk gini dia tak ada istilah tak sengaja. Maka dia akan balas pada kita. Kalau kita telah mengacau tempatnya, maka dia pun akan balas. Itu kadang-kadang ada orang ada penyakit, kena penyakit, susah nak diubati. Mungkin dia tak ikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan ulama telah mengatakan, dibahaskan dalam kitab fiqh, makruh kita buang air kecil ataupun air besar di tempat air yang tidak mengalir, air yang tenang. Ada juga mengatakan dalam patah Melayu, air yang tenang, jangan sangka tiada buaya, kan? Takut dia buang air besar dan kecil di tempat air yang tenang itu, buaya datang, habis. Tapi dalam Islam, maknanya kenapa tak dibolehkan kencing tempat air yang tenang, air yang tak mengalir. Kalau air mengalir tak apa. Kalau air yang tak mengalir, yang tenang itu kerana kita telah buang air, kita mengganggu kediaman tempat tinggalnya jin. Ketika buang air kecil atau besar, maka janganlah menghadap ke arah Kaabah atau membelangkanginya tanpa terdapatnya penghalang.
Kalau tuan-tuan berada di tanah lapang, tuan-tuan berada di padang, tanah lapang, dan tuan-tuan perempuan nak buang air. Maka kalau tuan-tuan tak ada buat penghalang antara tuan-tuan perempuan dengan Kaabah, arah Kaabah, sama ada menghadap Kaabah terus atau belakang Kaabah. Kita sama ada menghadap Kaabah atau belakang Kaabah. Dan tak ada penghalang di hadapan kita. Tak ada kita letak suatu dinding ke, letak benda penghalang antara kita dan Kaabah ke, maka hukumnya adalah haram. Kerana hukumnya adalah haram hal ini jika di tanah lapang. Adapun jika di kamar mandi atau di tandas yang tertutup, bangunan tu bangunan tandas, maka itu dibolehkan. Contoh rumah kita. Kita buat tandas di rumah kita, memang dia punya mangkuk jamban tu sama ada menghadap ke arah Kaabah, kiblat, atau membelakangkan Kaabah. Kalau dalam binaan, rumah dah siap, tandas dah siap, memang terpaksa menghadap ataupun terbuat menghadap, tak masalah. Kerana itu bangunan khusus untuk tandas. Kalau kita berada di tanah lapang, di lapangan, atau di padang pasir ke, atau di padang ke, kita cangkung dan kita betul-betul arah tu kita menghadap arah Kaabah. Atau kita membelakangkan Kaabah. Dan tak ada satu benda kita letak di hadapan kita, penghalang antara kita dengan Kaabah, maka hukumnya adalah haram. Itu namanya mencemar penghormatan pada Kaabah, Baitullah, ke rumah Allah. Jadi caranya macam mana? Kalau kita nak buang air besar, kita pastikan sebab kita cari tempat yang tertutup, bila air tandas tu walaupun menghadap ke Kaabah atau belakangkan, tapi dia bangunan khusus untuk tandas, tak apalah. Atau kita berada di lapangan, di luar, jadi kita usahakan kita jangan menghadap Kaabah atau belakang Kaabah, kita sana dan ke sini. Kalau kita menghadap belah sana atau kita menghadap belah sini, depan, belakang tak boleh, kerana ini arah Kaabah. Kita arahkan kita punya yang tempat-tempat lain. Itu caranya. Kemudian tidak buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ini sunnah. Kita nak buang air kecil, disunahkan dalam keadaan kita duduk. Duduk. Kita didik diri kita didik anak-anak kita agar kalau nak kencing, nak buang air kecil, mestilah duduk. Janganlah sampai seorang itu, kadang orang tua pun sama juga. Kalau dia boleh tahan lagi nak kencing, tapi dia terbiasa kencing berdiri. Kadang sampai di R&R, kita tengok di R&R, kadang dia kencing di R&R, dia tak kisah di luar ataupun dalam bilik air. Kadang bilik air tu kosong lagi. Banyak tandas yang kosong, tapi dia pilih untuk berdiri, dia kencing di luar tu. Satu, dia kencing berdiri. Kedua, dia kencing, orang-orang nampak, mata-mata nampak dia kencing. Banyak dosanya. Mungkin kalau kencing berdiri itu makruh, tapi dia kencing di khalayak ramai, tak ada penghalang, itu hukumnya haram. Kadang kita tengok orang-orang tua, orang muda, kadang yang pakai kopiah pun ada. Di R&R tu, dia kencing di luar. Dia bukan di luarnya tandas, dalam tandas, tapi dia tak masuk ke dalam tandas yang disediakan untuk kencing. Dia kencing di tempat yang dinding yang disediakan. Kalau orang Islam mungkin tak apalah. Kerana agama mereka mungkin tak didik gitu. Tapi agama kita mendidik. Pertama kita kencing duduk dan kita kencing tempat yang tertutup, tempat yang selamat daripada pandangan orang lain. Itu kita kena usahakan. Tidak buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kerana hukumnya adalah makruh. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pendapat Imam Syafi'i sendiri, kencing dalam keadaan berdiri itu hukumnya makruh. Kecuali jika terdapat keuzuran, memang tuan-tuan, perempuan atau kita terpaksa kencing berdiri. Untuk ada penyakit atau doktor yang sahkan, kata doktor, awak kalau kencing berdirilah. Kerana awak tak boleh bongkok. Kalau awak duduk, awak duduk, kalau bongkok, mungkin slip disc tu makin bertambah teruk. Atau kata doktor, awak ni terkena penyakit di lutut. Lutut awak ni beralih. Jadi lepas ni kalau nak kencing, terpaksalah kencing diri. Kalau awak kencing duduk, cangkung, maka
makin lambatlah sembuh penyakit di lutut ini. Maka kalau atas nasihat doktor, maka dibolehkan kita dibolehkan untuk kencing berdiri. Kemudian para ulama menjelaskan, adapun hadis yang menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil dalam posisi berdiri. Memang kalau kita baca hadis-hadis Nabi, pernah diriwayatkan Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri. Tapi ini ulama telah menjelaskan, tetap hukumnya adalah tetap disunahkan kencing duduk. Tapi kata ulama, memang dalam hadis pernah Nabi kita kencing berdiri. Tapi disebut atau dijawab oleh para ulama. Maka hal tersebut disebabkan, apakah sebab Nabi kencing berdiri pada ketika itu? Sepanjang hidup Nabi, Nabi kencing duduk. Tapi kenapa dalam ketika itu Nabi kencing berdiri? Disebabkan kerana untuk berobat. Dan sebahagian ulama yang lain berpendapat kerana tempat yang digunakan untuk buang air kecil itu oleh Rasulullah itu tidak mungkin dipakai dengan cara duduk. Satu, kenapa Nabi kencing berdiri ketika itu? Kerana Nabi sedang berubat. Jadi doktor pesan, doktor nasihatkan agar Nabi tidak duduk, kencing duduk. Atau yang kedua, pendapat kedua, kerana masa Nabi nak kencing tu, tempat yang dikhususkan, yang disediakan untuk Nabi kencing tu memang tak boleh, tempat tu kecil. Maka susah nak duduk cangkung. Pasal Nabi kita kencing nak keadaan berdiri. Ataupun kenapa Nabi kencing nak keadaan berdiri? Kalau Nabi kencing sepanjang hidup Nabi, Nabi kencing duduk, saya para ulama mengatakan wajib kencing duduk. Tapi Nabi kencing berdiri sekali itu kerana nak menunjukkan di mana kencing duduk itu adalah sunnah. Dan kalau orang tu dah ada masalah untuk kencing tak boleh duduk, maka boleh dia berdiri, tak haram pun. Kemudian selanjutnya dia ada adab dalam tandas tidak meludah ke tandas atau jamban ketika buang air kecil atau besar. Jadi kita masa kencing itu atau kita buang air besar, jangan asyik kerap meludah saja. Jangan kita kerap meludah. Itu akan jadi tabiat, jadi habit, tabiat. Dia dalam tandas memang tak tahu sebab apa dia suka ludah. Penuh orang tu lepas dia ludah, bukan dia nak bersihkan ludah tu. Kemudian dia keluar, ada orang yang masuk tengok penuh dengan dia punya ludahnya. Maka kalau kita banyak meludah dalam jamban atau dalam tandas, hukumnya adalah makruh. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kita sambung muka surat 74. Tuan-tuan kalau di kitab, tuan-tuan perempuan kalau di kitab, alhamdulillah belajar kitab ni bagus. Kalau tuan-tuan nak beli kitab, boleh rujuk pada Saudara Azhar. Kita punya penganjur ni macam mana cara nak beli kitab. Kitab ini. Jadi kalau ada kitab lagi bagus. Saya menerangkan, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan pun boleh tengok. Dah boleh buat catatan. Kemudian di antara ada adab ketika akan keluar daripada bilik air. Tadi kita dah selesai membahaskan tentang apakah ada adab yang perlu kita buat ketika mana kita ingin masuk dalam bilik air atau kita berada dalam bilik air. Jadi sesi kedua ni apakah ada adab yang perlu kita lakukan ketika mana kita akan keluar daripada tandas atau bilik air. Pertama, disunahkan mendahulukan kaki kanan. Jadi masa kita nak keluar bilik air, kita keluar dengan kaki kanan. Masuk bilik air dengan kaki kiri dan keluar dari bilik air keluar dengan kaki kanan. Kemudian membersihkan tempat buang air besar atau kecil dengan yang telah digunakan. Kalau tuan-tuan, ni kita ni kalau dah biasa alhamdulillah. Tapi ada orang kadang-kadang tak kisah. Dia masuk tandas, dia keluar tak dengar bunyi air pun. Dia masuk keluar tak dengar bunyi air. Tanya dia buat apa dalam tandas tu? Buang air besar ke kecil? Buang air besar tapi tak dengar bunyi air. Flush pun tak dengar. Jadi benda ni adalah tak baguslah. Jadi dia masa dia keluar dari tandas, dia meninggalkan sesuatu yang kita tak sanggup nak melihatnya. Maka kena jadikan, kita kena ubah sikap orang yang terbiasa ini. Masuk tandas, dia dah terbiasa tak menjirus. Kalau dia kencing tak jirus, atau dia buang air besar, dia tak flush. Maka ni kadang-kadang jadi terbiasa. Kalau di luar dia buat, maknanya di dalam rumah pun dia dah biasa buat.
didik kita di rumah dahulu. Kalau kita ada anak-anak yang keluar tandas, dia tak flush atau dia tak simbah, maka kita tegur dia, marah dia agar dia tidak memalukan diri kita. Kalau dia pergi rumah orang lain, di rumah dia terbiasa buat gitu, maka nanti kalau dia pergi rumah orang lain, takut dia terbiasa juga. Maka dia telah mencemarkan nama maruah keluarga dia. Jadi di rumah kita didik anak-anak kita. Kalau dah pakai bilik air itu, maka bersihkan. Sebelum keluar bersihkan. Ada orang, katakan orang Jepun, walaupun Jepun ni negara kafir, tapi banyak benda yang Islam galakkan, mereka yang buat. Tapi orang Islam sendiri kadang ramai yang tak buat. Yang tanya orang-orang Jepun ni dikatakan terbiasa, mereka ni dalam beg duit mereka, dalam tas mereka ni ada spray minyak wangi. Kalau mereka dah masuk bilik air, mereka dah nak keluar tu, mereka bersihkan bilik itu, bersihkan. Kemudian last kali mereka akan spray, tu mereka keluar. Masya Allah. Maka kalau orang yang lepas tu masuk, dia akan bawa ni. Maka orang yang pakai bilik air pun tak tercemar maruahnya. Jadi itu adatnya orang pun. Kalau adat tu ada pada orang Islam, Masya Allah, alangkah bagusnya. Walaupun asalnya Islam, agama yang menjaga kebersihan, tapi bab ini pula orang-orang Islam, negara maju ni mereka mengamalkannya. Membersihkan tempat buang air besar atau kecil yang telah digunakan agar baunya tidak mengganggu orang lain yang akan masuk ke dalam tandas tersebut. Kemudian disunahkan menutup pintu tandas. Ni memang orang yang akalnya waras, kalau masuk tandas memang tutup pintu lah. Kalau dia akalnya tak waras, maka mungkin dia tak tutup pintu. Kalau terlupa tak ada masalah. Kalau sengaja tak tutup pintu, ni masalah. Maka sampai kita tak tutup pintu, ditakuti orang nampak kita punya aurat. Kemudian membaca doa berikut ini ketika keluar daripada tandas. Kalau kita keluar tandas, masuk tandas tadi, apa doanya? Kita baca doa, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal rijzin najis, al-khabithil mukhbith, asyaitanir rajim. Itu doa kalau nak masuk tandas. Kalau kita nak keluar dari tandas, kita baca Ghufranak, Ghufranak, Ghufranak. 3 kali baca Ghufranak. Ghufranak tu baca 3 kali. Ghufranak, Ghufranak, Ghufranak. Kemudian sambung, Alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani. Atau Alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Ataupun Alhamdulillahillazi adzaqani ladzatah wa abqa fiyya manfa'atah wa azhaba anni adzah. Kemudian baca Allahumma hassin farji wastur aurati wa la tushmit bil a'da. Jadi tuan-tuan boleh pilih lah. Yang penting yang pertama tu keluar saja bilik air, di luar bilik air. Bukan dalam, di luar bilik air baca Ghufranak, Ghufranak, Ghufranak. Dan tuan-tuan pilih, tuan-tuan pilih masa tu ayat atau doa nak baca. Boleh kita amalkan Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adha wa 'afani. Ataupun Alhamdulillahillazi adzaqani ladzatah wa abqa fiyya manfa'atah wa azhaba 'anil adha. Maknanya apa? Ghufranak, Ghufranak, Ghufranak. Maknanya ya Allah, ampunkanlah dosa aku. 3 kali kita ulang. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ulama mengatakan, kenapa di sini kita masuk tandas dan kita keluar, kita kena minta ampun. Kenapa minta ampun? Mereka mengatakan sebabkan kita dalam bilik air kita tak buat kebaikan. Dalam bilik air kita termenung. Namun bilik termenung. Dalam bilik air kita termenung, maka termenung itu pun tak digalakkan. Tak digalakkan. Maka sebab kita ni buat tak ada benda buat, fikir pun tak, apa pun tak dalam bilik air, dalam tandas, maka itu dikira berdosa. Berdosa, maka kita minta kepada Allah agar ampunkan dosa kita. Ataupun tadi kita mungkin dalam tandas ada orang ternampak aurat kita, punca kesalahan dari kita, kecuai dari kita, maka kita minta kepada Allah agar mengampunkan dosa apa yang telah kita lakukan tadi dalam tandas. Dan syukur kerana Allah telah memberi kita kelazatan makanan. Dan Allah mengeluarkan segala penyakit dalam perut kita. Kalaulah
najis dalam perut kita ni tak boleh dibuang, maka makin bertambahlah penyakit pada barang kita. Alhamdulillah, kita boleh membuang segala kekotoran daripada barang kita keluar, jadi barang kita selamat daripada penyakit. Jadi kalau orang tu dia malas atau tak hafal, dia keluar saja baca ghufranak 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 alhamdulillah. Cukuplah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah. Makan sedap, nikmat Allah bagi. Kemudian dah tu dah makan, dibuang benda yang hasil yang membahayakan daripada perut kita. Kerana perut itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-batnu baitud da'. Al-batnu baitud da'. Perut itu adalah punca atau rumah segala penyakit. Perut adalah rumah segala penyakit. Wal himyatu aslud dawa. Dan puasa ataupun jaga makan atau kurangkan makan itu adalah punca segala kesihatan. Kalau orang-orang yang nak sihat, maka dia banyakkan berpuasa atau dia kurangkan makan. Itu perut punca segalanya. Maka alhamdulillah Allah buangkan kotoran yang berada di perut kita. Kalau tak keluar, maka dia akan menjadi penyakit pada barang kita. Kemudian di antara adab lain ketika mana kita keluar daripada tandas, kita membaca doa berikut setelah buang air kecil atau besar. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada penyakit nifaq atau munafik. Ya Allah, sucikanlah hati aku daripada penyakit munafik dalam dua muka. Wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku daripada melakukan benda-benda yang tak baik seperti zina contohnya. Kita minta pada Allah supaya kita keluar daripada tanda itu, kita baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kemudian berwuduk di luar tandas jika boleh. Jadi kalau tuan-tuan nak berwuduk selepas buang air besar atau kecil di dalam jamban, maka tuan-tuan lepas tu keluar ke tandas biasa atau tempat wuduk, maka digalakkan kita berwuduk di luar jamban. Jadi kalau tuan-tuan nak lepas cebok itu, tuan-tuan terus nak berwuduk, maka boleh juga. Tapi masalahnya kalau tuan-tuan berwuduk di tempat wuduk, maka boleh baca doa-doa wuduk. Kalau tuan-tuan berwuduk tempat dalam jamban, maka tuan-tuan kena baca doa wuduk dalam hati. Tak boleh dijelaskan, tak boleh dikeluarkan suara itu. Baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Kemudian ada adab ketika akan buang air kecil atau air besar di tempat yang terbuka. Kalau kita nak buang air besar atau kecil di tempat terbuka, jadi kita kupas. Kalau kita berada di tanah lapang contohnya. Jadi ada adab-adabnya. Dan adab-adab ni kecuali kalau kita berada, kita kencing ataupun kita buang air besar di dalam tandas yang telah disediakan. Tandas yang dibuat untuk tandas itu tak apa. Walaupun menghadap kiblat ke belakang kiblat tak ada masalah. Jadi kalau kita berada di tanah lapang, jadi maka ada adab yang kita kena buat. Di antara ada adab ketika akan buang air kecil atau air besar di tempat yang terbuka adalah sebagai berikut. Ini bahasan ni banyak lagi ni. Kita tengoklah mana sempat. Kalau kita ingin buang air besar atau kecil di tempat yang terbuka, pertama wajib membuat penutup di depan tempat yang akan digunakan untuk buang air besar atau kecil. Kalau tuan-tuan nak buang air besar atau kecil di tanah lapang, di padang, maka wajib letak sesuatu penghalang di hadapan perempuan, di hadapan tuan-tuan perempuan. Letaklah kayu ke, letaklah beg ke, kalau kita musafir, letak apa sajalah, yang penting penghalang antara kita dengan Kaabah. Hal ini jika tempat tersebut menghadap ke arah kiblat. Kerana hukum menghadap kiblat tatkala buang air di selain bilik air adalah haram. Kalau antara kita di tanah lapang, kita nak buang air besar, air kecil, antara kita menghadap Kaabah tanpa ada penghalang antara kita dengan Kaabah, maka hukumnya haram. Maksudnya kita menghadap atau belakangkan Kaabah. Kalau tak ada penghalang langsung, maka hukumnya haram. Maka hukum membuat penutup di depan tempat yang akan digunakan untuk buang air kecil atau besar adalah sunnah. Jadi kalau kita tempat yang lapang, wajib letak penghadang.
Jadi kalau selain daripada itu, maka sunnah kita letak penghalang sahaja. Dalam sebuah hadis, sabda Rasulullah SAW, jika kalian akan buang air besar, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. Dan janganlah pula kalian membelakangkan kiblat tatkala kencing ataupun buang air besar. Ini dia tanah lapang, maka wajib letak sesuatu. Kemudian menjauh dari tempat berkumpulnya orang-orang. Janganlah kita buang air besar atau kecil di tempat orang berkumpul. Dan ukuran kejauhannya itu yang sekiranya tidak tercium bau, tercium oleh mereka bau kotoran yang keluar atau tidak terdengar suaranya. Jadi kita tak boleh buang air besar atau buang air kecil di tempat berdekatan dengan tempat orang berkumpul. Macam mana dia punya jarak, dikira jarak itu? Pertama, jangan sampai kalau kita buang air besar, jangan sampai mereka tercium bau. Bau kita masa buang di sini, jarak antara orang berkumpul dengan kita ni, jangan sampai najis tu bau dia sampai pada mereka. Ataupun masa kita buang air tu, mereka tak terdengar bunyi. Contoh orang tu dia buang air besar, dia terkentut contohnya. Atau dia mungkin dia buang air besar, dia cerit-berit. Keluar, najis keluar, ada bunyi. Yang mereka pun tak dengar. Itu jarak yang dibolehkan. Kalau sampai dia masa dia buang air besar tu, contohnya orang yang berkumpul tu terbau, ni siapa buang air ni, kan? Atau dia terkentut masa buang air tu, orang tertanya siapa yang kentut ni, maka tu masih dikira jarak yang tak digalakkan, jarak yang dikira dekat lagi. Kemudian tidak buang air kecil atau besar pada air yang tak mengalir. Tak boleh, hati-hati tuan-tuan. Jangan sampai kita buang air besar atau kecil di air yang tidak mengalir. Ke tempat yang tak mengalir itu, air itu tempat tinggalnya jin. Kalau kita akan diganggu oleh jin itu. Kemudian tidak buang air kecil atau besar pada aliran yang sedikit seperti sungai kecil, kerana akan menyebabkan air tersebut menjadi mutanajis. Kalau laluan tu air tu laluan sungai tu air tu kecil, laluannya kecil sempit, maka tak boleh juga kita kencing atau berak di situ, kerana mungkin ada orang nak pakai untuk berwuduk di situ. Dan kalau kita dah kita dah cemarkan air tersebut dengan buang najis, maka air tersebut telah menjadi mutanajis. Air itu asalnya, air itu tak najis. Setelah itu akan kita buang air besar di situ, tempat tu laluan kecil, maka air itu menjadi najis. Menjadi najis namanya mutanajis. Kemudian tidak buang air kecil atau besar di tempat yang dilalui oleh orang-orang. Kalau tempat ni laluan orang, maka tuan-tuan tak boleh, tuan-tuan buang atau kita tak boleh buang air besar dan kecil di situ. Ini lorong laluan atau jalan, jalan orang. Maka sebagai itu tempat laluan orang atau jalan orang, maka tak boleh kita buang air besar dan kecil di tempat tersebut, kerana itu mengganggu mereka. Kemudian jika buang air kecil atau besar di tempat datangnya arah angin, okey, dan juga tidak digalakkan. Kalau kita nak buang air besar, maka jangan sampai kita buang air kecil atau besar, kita lawan arah angin. Angin tiup pada kita dan kita buang air kencing, kita menghala ke mereka, menghala ke laluan angin tersebut. Kenapa tak boleh? Kerana air itu, kencing itu akan kembali pada kita semula, daripada kita punya kain ni bersih, jadi mutanajis. Jadi kalau angin tu ke arah sana, kita buang air mengikut arahnya angin, bukan kita lawan angin. Kalau kita buang air lawan angin, dikhawatiri air kencing itu akan patah balik pada kita. Akhirnya kita punya pakaian jadi mutanajis dan susah kita nak semayang. Masya-Allah. Kemudian ni satu lagi penting, tidak buang air kecil atau besar di tanah yang berlubang. Dengan kita jalan, kita nampak ada lubang, kita pun nak kencing atau nak terberak, kita pun terus kita kencing di lubang tersebut. Dikhawatirkan, kenapa kita tak boleh kencing dalam lubang? Dikhawatirkan di dalamnya terdapat makhluk yang terganggu ataupun mengganggunya, seperti jin dan ular. Kalau nampak, pesan pada anak-anak ni kadang dia main nak kencing, susah nak balik rumah atau dia tak reti nak pergi tandas, maka dia kencing di mana sahaja. Ular dia terkencing di dalam
nampak lubang, dia dengki. Sahaja kecil lubang, dan lubang tu ada jin. Habis dia akan kacau dia. Atau dalam lubang tu ada ular. Takut dia batuk ular pula. Atau dia akan diserang oleh ular tersebut. Maka Nabi dah pesan, kalau jangan sampai kita buang air kecil atau besar di dalam lubang. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya rasa setakat ini saja kuliah kita petang ini, dan insya-Allah kita dapat faedah, tuan-tuan dapat faedah, yang dah tahu makin tahu. Yang belum tahu, jadi kita tahulah. Dan yang penting kita amalkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Walaupun kita tak mampu untuk mengamalkan semuanya, kita amalkanlah apa yang termampu. Kata Sahibul Zubaid, Imam Ibn Ruslan, kata beliau rahimahullah, fa'amal walau bil ushri kaz zakati, beramallah, berazamlah untuk beramal walaupun 1/10 daripada apa yang kita belajar, takhruj bi nuril ilmi min dhulumati, saya engkau akan keluar dengan cahaya ilmu daripada kegelapan kejahilan. Kita berazam untuk kita mengamalkan. Hari ini kita belajar tentang adab. Jika mana kita berada dalam bilik air atau kita nak keluar bilik air, maka kita berazam untuk mengamalkan. Tak dapat amal semua, amal sebahagian. Sebab kita mendapat keberkatan daripada hadis-hadis ataupun daripada adab yang telah disediakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pertemuan akan datang kita akan baca adab keempat yang bertajuk adab memakai dan melepaskan atau menanggalkan baju. Setakat ini saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna faqqih ahlana wa barabatil lana fi dinina ma'al dhikri wa dzikr. Rabbi wafiqna wafiqhum bima tartabi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla aqya ulama nahda bil khairi wa nufa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون ربي عنا وقنا كل الديون فأنت أتيت تنزل المنن وغفر واستغفر من الفتح وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأمر الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.